Berjam-jam tak masak-masak. Berat tak? Ini cerita benar tak bohong. Ini pengalaman pertama ni nak buat nasi lemak masak sendiri. Rupanya beras tu kena rendam dulu baru boleh kukus. Kita mana tahu, kita pun masuk dalam kok. Rebus. Tak macam mana Datuk boleh tergerak hati nak lebih kurang jadi chef lah kan? Itulah kita budak-budak kan. Nak try tapi lah. Nak berniaga. Nak berniaga. Nak berniaga. Lepas tu kebetulan jadi saya lah hari-hari macam-macam lah kita jual. Kita buat nasi, saya buat dulu sup ekor. Wow. Memang power lah kedai saya. Dulu kawan-kawan mesti datang makan. Kalau hari Jumaat je mesti datang makan sup ekor lah. Wow. Sup ekor. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast Para Konkret. Pada hari ini kita berkongsikan cerita inspirasi di mana saya bersama dengan seorang, saya panggil dia OG lah. Maksudnya orang old generation, which is old but gold. Dia telah menjalankan perniagaan lebih daripada 35 tahun. Dan beliau adalah seorang yang bergelar Datuk. It is not an easy path untuk seorang yang daripada generasi X and then cross by to generasi Y and right now generasi Z. Ramai orang tak boleh survive untuk this generation, tapi seorang Datuk ini berjaya still relevant until right now. So hari ini mungkin beliau akan berkongsikan cerita inspirasi yang mungkin boleh kongsikan kepada para dengar. So kepada you guys yang baru dengar, saya Syaril Suhaimi. Dan pada hari ini kita bersama dengan Datuk Haji Maidin. Saya. Assalamualaikum Datuk. Terima kasih Syaril. How are you Datuk? Sekarang ni okey. Sekarang ni kita makin relax lah kerana umur pun dah banyak. Tapi kerja masih kita jalankan seperti biasa untuk memenuhkan perjalanan hidup supaya hidup ini tidak terhenti dengan bekerja dan bersyukur. Mudah-mudahan Allah akan berikan yang terbaik dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillah. Mungkin dekat luar sana yang ada yang kenal, ada yang tak kenal. Mungkin Datuk boleh share sikit siapakah Datuk? Saya sebenarnya seorang anak yang dilahirkan di Hospital Besar Kuala Lumpur pada tahun 1957. Okay. Jadi usia saya sekarang ni dah 66 tahun. Ui, steady Datuk 66 tahun. Jadi saya dibesarkan di rumah ibu saya di Kampung Lembah Jaya, Ampang. Dan ketika saya lahir, saya duduk di Sungai Besi dekat dengan airport Sungai Besi, dan kemudian berpindah ke Kampung Pandan, ke Ceras. Kalau dulu dipanggil Kampung Konggo, sekarang ni Alam Shah, dekat dengan sekolah Alam Shah. Okey, kemudian kami dapat tawaran bagi bapak saya bawa pindah ke Lembah Jaya Utara. Jalan 1, rumah saya nombor 8. Jadi kami dibesarkan di situlah. Dan pada ketika itu memang ketika kita pindah tu di sana tak ada kenderaan, bas tak ada, elektrik tak ada, air pun tak ada. Jadi 2 tahun ni kerana rumah di situ dibina oleh PKNS pada ketika itu, rumah reda. Jadi bapak kita pilih rumah yang paling murah lah pada ketika itu. Bayarannya, rumahnya harga 2,000, tapi bayar RM20 sebulan, tapi 2 tahun free. Jadi arwah bapa saya dia ambil itulah yang paling murah kat dia, yang tak perlu bayar, tapi ada rumah sendiri. Sebelum tu kita tak pernah ada rumah. Jadi ketika pindah tu saya berumur lebih kurang baru masuk sekolah lah. Baru masuk sekolah, saya sekolah Pasar Road. Sekolah Pasar Road. Jadi daripada sekolah Pasar Road, apabila pindah saja ke Ampang, saya pindah sekolah ke sekolah P. Ramlee, sekolah Ulu Kelang. Sekolah P. Ramlee. Jadi saya di situ daripada tahun sampai saya habiskan sekolah rendah sampai darjah 6. Dan kemudian saya pergi ke sekolah Ampang Road Boys School. Teringin lah nak belajar sekolah orang putih lah konon. Tapi saya ingin nak kongsi jugalah
ketika saya di Lembah Jaya Ampang tu 2 tahun kita terpaksa keluar lebih kurang 2 batu setengah jalan kaki jauh pagi. Datuk. Pagi 2 batu setengah jalan kaki sampai ke Balai Polis Ampang untuk kita mendapatkan bas ataupun kereta api lah. Kita akan naik kereta api sampai ibu saya berniaga di Pasar Pudu. Dan kedai itu masih ada sampai sekarang. Masih ada lagi? Masih ada. So sekarang beroperasi sebagai? Dia kedai dalam pasar. Oh, okey. Dijaga oleh anak-anak buah lah. Masih wujud. Jadi ketika tu keadaan kita sangat susah sangat susah. Jadi bila saya dah pindah, dah masuk sekolah Ampang Road Boys School, jadi saya pada ketika tu sekolah mungkin kita ni anak-anak yang nakal katnya. Tingkatan 3 pun tak lulus. Jadi saya terpaksa teringin juga nak berhijrah. Masa tu kita ada e-check daripada dulu ada satu trend kita akan e-check. Jadi kita pun pada ketika tu saya dah habis sekolah, dah tak ada apa, sekolah pun tak pandai. Jadi kononnya nak pergi luar negara jadi saya pun e-check dengan kawan saya daripada Ampang. Kita naik lori. Lori turun sampailah ke Pulau Pinang. Jauh. Cadangannya nak naik kapal di Pulau Pinang nak ke Jerman ke luar negara. Kat situ dulu ada kapal dekat dekat Padang tu, Padang besar tu, kat tepi laut. Situ memang ada kapal lah, kapal-kapal yang akan belayar akan singgah situ lah. Tapi oleh kerana bila sampai ke Pulau Pinang di Batu Peringgi, kita tidur atas loteng. Kat situ ada loteng kat laut, tepi laut. Tidur atas tu, besok bangun pagi-pagi pergi mandi laut. Jadi kebetulan kena batu karang. Jadi kaki bengkak, jadi saya tak boleh lah berhijrah ke Jerman. ke Jerman. Jadi kawan saya pergi dan kawan saya masih ada lagi di Jerman. Ada kahwin orang sana semua. Masih ada lagi. Sebab kami sekolah sama dan dekat-dekat rumah di Lembah Jaya masa tu. Jadi daripada situ saya tak jadi bila kaki saya bengkak, saya terpaksa balik lah. Tapi mak bapak saya tak tahu yang saya akan pergi ke luar negara sebab kita ni semua orang-orang yang tak dengar cakap ni. Jadi saya pun ibu mak ada seorang pun yang tahu. Kita zaman tu lah. Time rebel lah. Anak-anak remaja zaman tu darah muda. Jadi kebetulan selepas saja saya balik, jadi saya pun kerja kontrak buat apa, kebetulan dekat jalan kat rumah Ampang tu ada kuari ada kuari, dan kuari tu sekarang dah tak ada lah. Dulu ada kuari, jadi kita kerja kat situ lah. Dia tolak batu, angkat simen. Jadi kebetulan pada satu masa ada seorang sahabat saya tu, dia ajak saya belajar silat. Ajak saya belajar silat. Jadi kita ni kan fighter kan. Kita suka benda-benda yang gaduh-gaduh. Minat. Jadi kita pun pergi ke jumpa kawan tu, dia kempen. Jadi dia pun ajak saya, jom kita belajar silat. Jadi dia kata silat ni gitu lah, gini lah. Jadi dia kata okey lah, jom kita try. Contohlah. Sebab saya pun pernah belajar silat juga sebelum saya masih kat sekolah. Masuk sekolah tu. Jadi lawat try. Tadi saya rasa silat yang dia pakai tu lebih baik lah. Jadi saya pun teringinlah nak belajar. Jadi saya pun ikut dia pergi ke Kampung Baru, Jalan Haji Sirat. Kampung Baru Kampung Baru, Jalan Haji Sirat, nombor 32 Jalan Haji Sirat. Ingat lagi Datuk? Ingat. Rumah kita duduk. Mana boleh tak ingat. Jadi bila saya datang, jadi persatuan nama Tok Guru tu Ustaz Hanafi lah bin Haji Ahmad. Pada ketika tu umur saya 17 tahun. 17 tahun. Jadi Ustaz Hanafi ni kebetulan Ustaz Hanafi ni pada ketika tu dia bujang dia bujang tu maknanya bujang di Kuala Lumpur lah. Sebab keluarga dia masih ada di Alustar. Dia orang Kedah. Jadi kebetulan dia datang dan duduk dekat situlah untuk mengajar, buka kelas silat ni. Jadi saya pun belajar, dan selepas 1-2 hari saya belajar, kebetulan almarhum Ustaz ni, anak Hanafi ni dah meninggal.
Ya, dia tak ada keluarga dan tak ada siapa teman. Jadi kebetulan saya memang tak ada kerja dan orang pandai. Ya, orang pandai, orang baik. jadi saya pun duduklah dengan dia. Saya duduk dengan dia tu jadi kadam lah. Kadam ni maknanya membantulah. Khidmat yang dia lah. Saya hikmat lah, saya suka, saya minat. Okay. Sebab guru tu baik dan sebagainya. Jadi saya minat. Jadi pagi-pagi saya akan bangun buat air. Kalau basuh apa-apa yang dia suruh, lepas tu basuh kereta dia. Ya, hari-hari lah macam tu. Hari-hari rutin dia macam tu. Jadi dan kemudian saya selepas saja saya tamat silat cekak pada silat cekak Malaysia pada ketika tu. Tahun bila tu Datuk? Tahun 74. 74 74 bila saya tamat je silat cekak pada masa tu, saya pun ada kawan recommend saya untuk bekerja lah. Jadi apa kerja dengan kelulusan yang saya ada saya bukan kelulusan tinggi lah sikit sebab LCE pun tak lulus, tapi seorang putih lah. Jadi kerja lah office boy. Jadi kerja dia dekat Lock U Building. Okay, Lock U. Oxford University Press. Wow. So tu pekerjaan pertama Datuk? Pekerjaan pertama Lock U dekat Lock U Building dekat kerja syarikat Oxford University Press. Jadi kalau kita tengok buku-buku Oxford dulu, betul. saya lah tukang packing dia. Tukang packing hantar ke luar negara sebab dia international dia hantar satu dunia buku-buku dia tu. Jadi pada tu ketika tu gaji saya RM120. Gaji saya RM120 tapi saya pergi jalan kaki lah. Saya naik daripada Kampung Baru tu, jalan tepi sungai tu kat kubur tu, terus sampai ke Lock U Building. Dia jalan tu straight je, jalan kaki pergi kerja. Lepas tu saya RM120 gaji. Lama juga saya kerja kat situ sampai tahun 76. Kebetulan Oxford pindah ke Shah Alam pada ketika itu di Shah Alam. Jadi saya dan ketika itu pula pada tahun 78 arwah ayah saya meninggal. Jadi saya rasa bila saya dah sampai satu tahap masa tu, saya rasa saya dah tak minat bekerja lah. Sebab kerja ni kena jujur Betul. Jadi kita ni banyak buat aktiviti lain pada kerja aktiviti lain tu maknanya datang kadang lambat. Jadi oleh kerana kita ni berguru, jadi guru dah pesan, cakap jangan bohong, janji jangan mungkir, amanah jangan pecah. Jadi kita rasa kita ni tak jujur lah. Bila kita bekerja dengan orang tu, kita tak jujur. Kemudian kita bergantung hidup pula dengan orang. Jadi saya kata sebab dengan kelulusan dan kelayakan yang saya ada, saya rasa kalau sampai saya pencen, saya ingat saya belum boleh kahwin dan saya tak ada apa yang saya boleh miliki lah dengan kelayakan yang saya ada pada ketika itu. Kalau saya masih bekerja. Jadi saya buat keputusan untuk berhenti tahun 78. Saya berhenti dan saya mula berniaga lah dekat pasar. Berniaga apa tu Datuk? Berniaga sarang barang-barang kering dekat Pasar Pudu. Sampai sekarang ada lagi kedai tu. Masih ada. Masih ada. Tapi bagi orang lah. Bagi anak-anak buah lah. Masih ada. Jadi saya tengok berniaga kat pasar. Lepas tu kebetulan pada masa tu pula mak saya kedai dia depan, kedai saya kat dalam bangunan, kedai saya depan rumah kedai mak saya lah. Kita sama-sama berniaga lah dengan mak. Jadi bila saya tengok berniaga tu dah lama-lama, abang saya pula accident. Kebetulan saya buat kerja berniaga tu dengan abang saya. Jadi saya terpaksa jaga dia pula. Kat Melaka dia accident. Jadi accident dia sangat serius. Jadi saya terpaksa jaga dia selama setahun. Dengan kedai ni saya terpaksa bagi kat mak saya lah, suruh siapa uruskan lah. Jadi bila balik tu saya dah tak balik berulang lah daripada KL ke sana sebab saya masih aktif dengan silat saya masih aktif jelati terang raja apa semua. Jadi saya kata saya berhentilah daripada berniaga di pasar dan saya buka warung. Warung nasi lemak. Ini sejarah paling baik dekat jalan Torazak tu ada satu jalan bukit turun ke bawah. Turun ke bawah tu ada masuk Kampung Baru. Daripada simpang tu masuk Kampung Baru. Sekarang ni dah ada bangunan Soksok. Betul.
Sokso kan? Tamu haji macam tu lah. Tak sokso. Sokso yang turun bawah bukit. Jalan Torazak. Betul. Okey, jadi kedai saya kat betul-betul kat situ dulu ada satu rumah putih. Jadi rumah putih tu ada satu owner. Jadi kita gunakan tanah tepi tu untuk buka gerai. Ambil alih satu gerai kat situ ada. Jadi berniagalah nasi lemak. Yang seronoknya nak berniaga sendiri ni. Jadi masaklah nasi lemak. Jadi belilah, orang kata nasi lemak kukus ni sedap. Jadi kita pun letak latong kayu tu, masak, buah beras. Okey. Berjam-jam tak masak-masak. Dah bergatah. Ini cerita benar. Tak bohong. Ini pengalaman pertama ni nak buat nasi lemak masak sendiri. Okey. Lepas tu rupanya beras tu kena rendam dulu baru boleh kukus. Kita mana tahu, kita pun masuk dalam tok rebus. Tahu macam mana Datuk boleh tergerak hati nak lebih kurang jadi chef lah kan? Itulah, saya pun tak tahulah. Itulah, kita budak-budak kan. Nak try lah. Nak berniaga. Lepas tu kebetulan jadi saya lah hari-hari macam-macam lah kita jual. Kita buat nasi, saya buat dulu sop ekor. Wow. Memang power lah kedai saya. Dulu kawan-kawan mesti datang makan. Kalau hari Jumaat je mesti datang makan sop ekor lah. Wow. Sop ekor. Jadi kat situ saya mula berniaga. Lepas tu lepas saya dah berniaga sampai tahun 84 lama dah tu. 84. Saya daripada situ saya ingat paling kurang pun dekat 4 tahun lah. Daripada 80 sampai 84. Dan saya duduk dekat situ juga. Saya duduk rumah Persatuan. Dari Persatuan daripada Jalan Sirat kita pindah ke Jalan Putra. Rumah Ahmad Sapuan lama. Sebelah dia. Kita sewa kat situ. Persatuan sewa. Jadi saya memang kerja saya kan menjaga rumah Persatuan. Betul. Jadi berniaga ni cari makan lah pasal kita tak ada duit. Tapi kita ni masa anak manja kan, bongsu. Jadi kalau tak ada duit balik rumah. balik rumah minta kat abang ke, minta kat mak ke. Kita tak pernah minta kat orang kan. Jadi maknanya kita masalah duit ni tak adalah. Kita tak ada sebab kita pun belajar sikit. Bukan banyak mana pun zaman tu kan. Balik rumah ambil nasi bungkus kan. So dia bungkus. Balik rumah basuh kain kan. Semua kakak-kakak ipar lah urus. Lepas tu tahun 84 saya rasa saya nak kahwin lah. Saya nak kahwin. 84 waktu tu Datuk berumur 27 tahun. 27 27. Ini tak tahu lagi masa depan ni. Berniaga bawa pokok ketapang je ni. Bawa pokok ketapang berniaga Itu bawa jalan tu bawa pokok ketapang tu. Atas tu pokok ketapang. Dekat Kampung Baru tu. Turun bukit tu. Jadi 84. Jadi saya kata bila saya dah kahwin, saya pun kata apa yang pendapatan kat situ tu tak sesuai untuk saya menampung perbelanjaan lah. Kehidupan lah. Saya ada partner seorang lagi, kawan saya. Nama dia Khatib Buyati. Khatib Buyati. Masih ada? Tak ada lah, kawan-kawan. Masih ada lagi sekarang? Ada. Tapi lama tak jumpa lah. Tapi masih ada. Jadi kita berniaga sama-sama. Lepas saya kata bila saya dah kahwin, saya kata tak apalah, kau teruskanlah berniaga ni. Jadi saya pun masa tu saya kahwin. Anak isteri saya orang Kampung Baru. Siapa nama dia, Datuk? Nama isteri saya Rosnida binti Ali Omar. Orang KL juga? Orang KL. Orang Kampung Baru. Orang Baru ya? Kampung Baru. Jadi saya berkahwin dengan dia. Dan pada ketika tu, masa saya kahwin tu saya masih lagi berniaga lah. Tapi lepas saya kahwin, kebetulan tahun 86 tahun 86 kebetulan abang isteri saya ni jadi dulu Maros Sdn Bhd ni milik abang isteri saya, Maros Sdn Bhd di Wisma Yakin, milik abang ipar saya. Jadi kebetulan pada tahun 86 bila saya dah kahwin 86 ditawarkan supaya tawarkan kepada isteri saya lah, sama ada nak tak ambil alih syarikat ni. Jadi saya cakap dengan isteri saya, kita bukan tailor kan, kita mana tahu kita macam mana nak berniaga. Kelakar jugalah. Tapi saya kata okey, boleh. Tapi syarat dia macam mana? Dia kata okey. Dia kata kat situ ada kedai nombor 26-27 Wisma Yakin.
Sampai sekarang ada kedai. Jadi dia kata perniagaan Maros Sdn Bhd ni dia punya bisnes dia tailor lah, tailor. Dan dia ada juga bisnes-bisnes lain. Jadi oleh kerana pada ketika saya ambil alih tu dia kedai milik PKNS. Jadi saya ambil alih perniagaan lah Maros tu, Maros Sdn Bhd masa tu tahun 86. Jadi bila saya ambil alih, dia kata abang ipar saya bagi tahu kat adik dia lah, isteri saya. Dia kata kau ambil lah perniagaan ni. Tapi syarat dia kata dengan 200,000. Wow. 200,000. Waktu zaman tu 200,000 is very big tapi lah. cara bayaran dia. Ini cerita bagusnya ya. Sebab kita mana ada duit nak bayar. Betul. Okey, jadi dia kata masa tu kebetulan ada hutang creditors. Hutang creditors. Creditors ni maknanya hutang beli barang lah, kain. 30,000. Oh. Okey, lepas tu dia ada hutang OD. OD dengan Bank Bumi 50,000. Allah. Okey, jadi saya kena servis lah. Benda dah guna. Yelah, bukan betul. benda bagi 50,000 kat saya. Benda OD tu dah habis guna. Ya. Jadi saya terpaksa servis OD. Dan juga saya terpaksa bayar hutang creditors. Dan saya bayar 1,000 sebulan. Banyak Ustaz. Selama 10 tahun. Allah. Jadi 120,000 tu bayar kat isteri dia lah. Bayar kat isteri dia sebagai token lah. Token lah. Selama 10 tahun. Okay. 10 years. Jadi oleh kerana bila saya ambil alih, perniagaan tu memang dah ada dan pekerja semua dah ada. Jadi pada saya walaupun saya bukan tahu tentang bidang tu, tapi saya kata oleh kerana semua tu dah ada, jadi saya pun tak tahu macam mana saya boleh ambil alih. Saya pun tak faham lah kan. Tapi yelah, kita nak berniaga sendiri kan. Lepas tu tawaran tu diberi kebetulan pula. Isteri saya memang kerja dengan abang dia pada masa tu. Jadi operasi bisnes tu memang dia dah tahulah. Memang dia yang uruskan pun. Jadi lepas dia dah ambil alih, jadi saya pun terpaksa lah belajar lah. Belajar macam mana nak ukur. Datuk belajar juga. Belajar. Belajar. Sebab awal-awal semua saya buat sendiri. Okey. Saya pergi beli kain. Nanti saya akan, yelah, nak bayar hutang ni. Yelah, faham. Kan? Lepas tu hutang nak bayar. Lepas tu kreditor semua tak nak bagi hutang dah. Pasal hutang lama ada. Okey, jadi saya kata, saya terpaksa pergi ke Petaling Street. Beli kain. Pergi beli sekeping, dua keping. Habis beli. Gaji saya masa tu RM400. Jadi RM400. Jadi kita ambil gaji lah. Itu saya ambil RM400 lah untuk belanja. Jadi bila dah ambil alih tu tahun 88, saya oleh kerana Maros Sdn Bhd tu dia relate dengan banyak benda-benda lain, bisnes lain. Jadi saya tukar nama. Tapi Maros tu saya masih gunakan sebab saya buy over Maros tu. Syarikat tu saya buy over. Jadi saya gunakan Maros. Jadi atas keizinan owner lah. Yang paling pas saya tu, saya letak tambah Maros Tailoring Sdn Bhd. Jadi tahun 1988 maka saya daftarkan Maros Tailoring Sdn Bhd. Wow. Jadi daripada situ permulalah saya punya perjalanan. Jadi macam-macam lah saya ada. Dulu saya biasa keluar jadi dalam Mara. Dulu ada kat Mara ada satu bahagian yang bahagian yang pinjaman. Tak korporat, bukan pinjaman korporat. Yang saya biasa jadi model dalam buku-buku majalah Mara. Datuk ada lagi rasanya, mungkin ada. Maksudnya Datuk pun ada buat modeling sikit lah. Saya jadi model sendiri. Sebab lepas tu sebab iyalah saya dah tukar kan Maros Tailoring ke Tailoring. Lepas tu saya pula suka pakai smart kan. Jadi iyalah tailor. Lepas tu jadi guru saya pun smart orang dia. Almarhum Ustaz Hanif ni memang orang dia smart. Dia smart. Jadi dia ada banyak sejarah. Jadi bila saya mula berniaga tadi tahun 87 ya. 88 saya daftar, tapi 87 berlaku retention lah ya pada ketika tu. Tapi pada masa tu kita tak ada masalah lah pasal kita tak ada komitmen kan, tanggungan tak ada.
Lepas tu bila saya dah mula berniaga, maka saya pun dah mula bangunkan syarikat tu. Sampailah tahun 88 tu bila saya dah ambil alih, jadi saya mula bangunkanlah syarikat tu. Dan akhirnya saya beli syarikat Maros tu, saya beli kedai-kedai tu semua saya beli, dan hari ni semua masih ada dan beli dengan PKNS lah, masih dimiliki. Dan benda yang paling kritikal yang berlaku ialah pada tahun pandemik lah. Pandemik paling kritikal lah untuk bisnes ni, kerana kawasan Wisma Yakin tu pada satu masa memang sangat terkenal lah bila sebut Wisma Yakin ni, orang akan ingat pasal pakaian tradisional Melayu, nak cari samping, nak cari songkok, nak cari capal, nak cari baju Melayu, orang akan pergi, semua akan pergi ke Wisma Yakin. Akhirnya bangunan Wisma Yakin telah dikorbankan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur apabila dia telah menutup jalan depan Wisma Yakin dan dia bangunkan hawkers. Jadi akhirnya Wisma Yakin hilang, tak dapat dilihat. Yang wujud ialah bazar Masjid India. Betul. Sedangkan Wisma Yakin itulah sebenarnya bazar Masjid India yang sebenar. Sebelum dia dibangunkan. Jadi akhirnya bila hawkers dah penuh, maka bangunan Wisma Yakin ni mula VVIP tak boleh nak akses. Sebab dulu customer kita banyak menteri-menteri kebanyakannya kenal lah Maros ni. Dan saya juga biasa buat iklan dekat TV, pembaca berita selama dah hampir 20 tahun dengan RTM. 20 tahun. Bila keluar je berita, dekat last kali tu mesti ada keluar nama Maros. 20 tahun. Jadi akhirnya pada tahun selepas bangunan tu dah ada masalah, orang dah tak boleh akses, jadi bisnesnya makin merosot, makin kurang. Jadi berlaku pula pandemik. Bila berlaku pandemik COVID-19 pada 20 Mac 20 Mac tahun 2020. Jadi pada ketika itu tiba-tiba dalam tempoh 1-2 hari tiba-tiba dia terus tutup. Allah. Tanpa ada notis yang satu tempoh lah. Jadi kita tak boleh pergi lagi ke kedai, tak boleh pergi ke office. Dan kawasan Masjid India pula jadi kawasan yang red zone lah. Red zone maknanya dah pasang kawat besi keliling. Jadi kita langsung dah tak boleh akses ke company kita, tak boleh buka kedai, office tak boleh pergi tengok. Jadi sedangkan kerja-kerja kita terpaksa jalankan benda-benda yang berkaitan dengan kerajaan dan sebagainya. Dari segi dia punya dia punya keperluan lah, seperti gaji apa semua tu, benda-benda tu masih kita kena bayar. Sebab Maros ada lebih kurang 40 orang pekerja pada ketika tu. 40 orang ketika pekerja tetap pada ketika tu. Ada yang lebih kurang 40 orang yang kita terpaksa macam mana kita nak survive dengan langsung tak ada pendapatan dan sebagainya. Jadi kita usahakan jugalah dan ada jugalah bantuan juga daripada kerajaan pada ketika tu bagi ada sedikit bantuan kerajaan bagi selama, saya kalau ingat 1 tahun lah, 6 bulan 2 kali. Jadi kemudian saya pada ketika tu, kalaulah saya tak berpindah daripada, saya tak keluar daripada Wisma Yakin, saya takut saya tak boleh nak jalankan apa-apa aktiviti. Oleh kerana kawan tu dah jadi zon merah dan orang juga akan takut nak ke situ. Orang dah mula rasa risau kerana pandemik COVID ni satu benda yang telah melumpuhkan seluruh pergerakan manusia lah. Betul. Semua manusia takut telah ditakutkan dengan COVID ni, seolah-olah COVID ni melayang-layang di depan mata kita Jadi siapa pun tak berani keluar dekat dengan orang pun takut. Jadi apa lagi Masjid India ni tempat foreigners tempat pekerja-pekerja asing ramai. Jadi tempat tu dah jadi zon pula, zon merah. Jadi saya kata saya tak ada pilihan lah. Saya kata saya kena keluar
kebetulan saya memang ada kedai maros dekat AU3 Keramat ni. Jadi AU3 Keramat saya memang ada kedai. Jadi saya fikir, saya kata saya kena buat keputusan untuk keluar daripada Wisma Yakin untuk pindahkan pejabat saya dan pejabat saya ke sinilah. Sebelum ni pejabat saya memang di Wisma Yakin. Jadi tingkat 5 dan pejabat tu hari ni masih wujud, masih ada, tetapi saya buat tempat storage lah, tempat letak barang-barang. Dan kedai-kedai saya di Wisma Yakin masih wujud, masih ada dan masih dibuka. Tapi kebanyakan kita punya operasi kita buat di Datuk Keramat. Mana di AU3 Keramat ni lah. Jadi di AU3 Keramat ni saya buat pilihan kat sini oleh kerana keadaan suasana hari ini berbeza dengan dulu. Pertama sekali orang nak convenience dari segi parking. Kalau kat Wisma Yakin parking susah. Lepas tu orang nak, kalau boleh, customer-customer kita ni ialah customer-customer yang datang memang nak buat pakaian. Maknanya memang mereka tu datang untuk atas satu hajat lah. Bukan window shopping lah. Jadi kita punya, sebab kita ni perkhidmatan. Jadi orang akan cari kita. Jadi bila orang cari kita ni, kita perlu tempat yang selesa. Yang mudah untuk dia datang. Dia senang letak kereta. Betul. Kalau boleh dia letak depan rumah, depan kedai kita, dan dia boleh masuk dalam kedai kita. Dia nak macam tu. Jadi saya fikir Keramat ni tempat yang paling sesuai lah untuk saya punya future. Kerana di sini juga kedai saya sendiri. Memang dah ada daripada dulu. Kita memang dah beli. Dan pejabat yang ada pada hari ini dulu kita buat store. Kita letak barang-barang kat sini lah. Tapi barang-barang ni semua kita dah pindahkan lah ke Wisma Yakin. Jadi tingkat 5 tu kita jadikan dia sebagai kita punya warehouse lah. Tempat simpan barang dan sebagainya. Jadi saya itulah dia punya pengakhiran perniagaan saya. Bukan pengakhiran Datuk. Pengakhiran perpindahan saya lah mungkin. Okay. Bukan perniagaan lah, perpindahan saya. Kerana dah lebih pada 30 tahun di Wisma Yakin juga lama. Sampailah tahun 2021 saya pindahkan ke sini, baru pindah office lah kat sini. Sebenarnya kedai kat sini dah lama dah, memang dah lama. Keramat ni dah lama. Jadi career saya ni pula orang silat. Lain pula Jadi sementara bila saya uruskan perniagaan ni dengan isteri saya pada tahun 2015, isteri saya pula meninggal. Isteri saya meninggal oleh kerana ada kanser. Waktu tu beliau berumur berapa, Datuk? Masa tu umur dia 2015, umur dia lebih kurang 59. 59. Kalau saya tak silap 59. Tahun 2015. Jadi bila dia meninggal, jadi saya terpaksa uruskan sendiri. Banyak benda yang saya kena urus sendiri. Jadi suffer lah juga sekejap. Tapi Allah Maha Kaya kan. Jadi saya Allah tu Maha Kaya, jadi tak ada masalah sangat lah. Sebab banyak kawan-kawan ada membantu. Lepas tu staff-staff saya pun okey, dia orang tak ada masalah. Alhamdulillah. Bila saya sambung sebab dulu isteri saya yang uruskan kebanyakan kerja, isteri saya uruskan, saya lebih kepada marketing. Saya lebih kepada marketing sebab saya sibuk dengan silat. Sebab saya tak ada masa untuk bagi kepada perniagaan. Sepanjang saya besar tu saya tak ada masa langsung untuk perniagaan saya. Lepas tu tahun 2009 pula saya dilantik pula jadi presiden, jadi guru utama Persatuan Silat Cekak Malaysia. Kalau lagi penat lah saya. Sebab pusing satu negara tak berhenti. Tahu-tahu isteri saya pula meninggal 2015. Jadi benda tu semua very critical lah untuk saya. Tapi dengan adanya kekuatan keyakinan, dengan adanya kejujuran, keikhlasan kita tu, akhirnya kita dapat selesaikanlah semua masalah-masalah yang kita hadapi itu dengan cara yang baik.